Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazainik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Hari ini saya dulu tak? Tak tahu lah kenapa ini dulu. Okey, muka surat 1647 dalam bab 365. Haramnya seorang lelaki menggunakan pakaian yang dibumbui minyak za'faran. Ini yang mulai ceritanya. Okey, tak datang lagi. Okey. Ini kenapa? Disebutkan di sini Anas radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya taza'fara ar-rajul. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kalau seorang lelaki itu berpakaian dengan dibumbui minyak za'faran. Okay, minyak za'faran ni dia sebenarnya untuk orang perempuan yang pakai, bukan untuk orang lelaki. Kerana dia memberi warna, dia ada warna. Ada satu hadis lagi yang disebutkan sebenarnya kalau orang lelaki dia punya wangi-wangian dia wangi dia keluar tapi wangi dia tak nampak. Nah, itu wangi-wangian untuk orang lelaki. Kalau untuk orang perempuan, warna dia nampak tapi bau dia tak ada. So kalau za'faran ni dia adalah minyak wangi untuk orang perempuan, bukan untuk orang lelaki. Dia kalau pakai dia berbekas. So Nabi cakap ini untuk orang lelaki tak boleh pakai, tapi untuk orang perempuan dia boleh. Untuk orang perempuan kalau pakai ni dia berbekas, nampak ada colour. Dia macam warna kuning tu, tapi dia bau tak sangat kuat. Bukan orang perempuan tak boleh pakai dia, tapi jangan sampai ditiru oleh orang-orang lelaki. Okay. Kalau kat sini disebutkan ada lagi satu hadis yang disebutkan ada dalam kitab ni nanti sebelah depan. Okay. Iaitu diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud hadisnya wangian lelaki adalah apa yang nyata baunya dan tersembunyi wanginya. Bau dia terkeluar tapi wangi tak nampak, tak ada bekas dekat baju. Tapi bagi wanita pula, wangian perempuan itu pula adalah yang nyata wanginya dan tersembunyi baunya. Macam itu. Okay? Jadi itu beza antara orang perempuan punya dengan orang lelaki punya. Dan wangian yang baunya tersembunyi, yang nyata baunya dan tersembunyi wanginya adalah seperti air mawar, mix ataupun kasturi ataupun ambar. Itu kalau minyak wangi orang lelaki lah. Kita kan kadang-kadang kita beli nanti dia mix M-I-S-K gitu. Ataupun dalam bahasa Melayu dia kasturi ataupun minyak air mawar. Dia kan warna dia terang, bersih, tapi wangi dia kuat. Tapi orang perempuan punya adalah seperti za'faran, inai, bau inai ataupun bau-bau yang lain yang misalnya kalau kita pakai dia tak kuat sangat. Dia adalah untuk diri kita saja, bukan untuk orang lain hidup. Perempuan bukan tak boleh pakai, boleh, tapi kalau misalnya tak ada keperluan untuk pakai, mereka tak pakai pada zaman nanti. Misalnya dulu kan kita ada baca bab seorang perempuan tu dia nak habiskan masa edah, bukan masa edah, masa berkabung. Apabila kematian seseorang, bukan suami dia, kematian mak bapak dia ke, adik-beradik dia ke, paling tidak 3 hari kan. Kemarin kita ada baca kat depan. Untuk nak menghabiskan masa berkabung tu hanya 3 hari saja. Dia datang, kemudian dia sapukan minyak wangi ke muka salah satu pembantu rumah dia. Bukan pembantu, khadam dia. Tak salah dekat depan yang dia tu rumah. Itu surat mana?
larangan apa tu melangsungkan pertama. Berarti sekali daripada tiga, lima, empat. Dia muka surat 1624. Betul. Dari Zainab binti Abu Salamah radhiyallahu anha katanya, saya masuk ke tempat Ummu Habibah iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ayahnya iaitu Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia. Jadi Ummu Habibah ni iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ayah dia iaitu Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia. Maka Ummu Habibah iaitu itu kena cakap pasal ramalan tu yang lain kita ingat tu satu hari ni itu lah. So dekat sini disebut dekat sini isteri Nabi ni dia punya bapa dia meninggal, maka dia buat apa setelah 3 hari tu dia ambil harum-haruman tu yang berwarna kuning kerana keaslian dia dan pasal nampak warna kuning. Maksud dia untuk orang perempuan ni. Okay? Dengan dicampuri bahan penguning dalam membuatnya, dia meminaki seorang jariah. Jariah tu iaitu dia punya khadam lah. Okay? Mengenakan pada pipinya sendiri. Kemudian dia berkata, demi Allah saya sebenarnya tidak memerlukan pada harum-haruman ini. Hanya saja saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, tidak halallah bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir kalau ia berkabung dengan meninggalkan berhias dan sebagainya kerana meninggal seorang mayat lebih daripada 3 hari. Jadi kalau dia sebenarnya tak memerlukan haruman ni, tapi kerana dia nak habiskan masa berkabung, maka dia ambil haruman tu, dia sapu dekat muka dia dengan muka jari iaitu khadam dia. Okay, pasal dia cakap kalau tak perlu tak payah. Kalau menjadi satu keperluan kita nak keluar, mungkin satu hari kita nanti panas melenging kat luar kan, kita takutlah bau badan kita terkena pada orang lain. So kita kenakan sikit lah. Boleh, tak ada masalah. Cuma dia punya syarat tu jangan sampai orang lelaki tu terbau dengan wangi-wangi yang tersebut. Okay? So kita balik kepada yang kita baca tadi. Okey, 365 bab 365 147 cikgu. Ini yang Nabi sebutkan dilarang menggunakan dibubuhi dengan minyak za'faran. Kerana minyak za'faran ni dia akan meninggalkan kesan. Dia warna kuning. So perempuan punya ini adalah minyak wangi orang perempuan daripada za'faran. Orang lelaki punya dia mesti color, tak ada color, dia plain. Dia tak boleh memberi kesan warna-warna kuning semua, tak ada. So kalau lelaki pakai macam itu, bau dia kuat. Perempuan punya memberi kesan minyak wangi dia macam kuning gitu, ada color, tapi bau dia tidak kuat. Itu orang perempuan pun. Pasal dekat sini Nabi bilang melarang orang lelakinya, bukan orang perempuan. Pasal sebenarnya za'faran ni adalah untuk orang perempuan minyak wangi, bukan untuk orang lelaki. Okay? Kemudian dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi saubaini mu'asfaraini fa qala ummuka amarat sa'bihadza qultu arsiluhuma qala bal ihrikuma wa fi riwayah fa qala inna hadhihi min siyabil kufar fala talbasha rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW melihat saya menggunakan 2 baju yang disumbar dengan asfar, iaitu kuning warnanya. Saya orang Arab suka gitu lah, suka celup baju dia dengan warna yang macam ini. Itu tak ada lah sampai celup kan, ada pun untuk pakai sikit tu kan. Diorang suka celup pakaian dia macam itu. Yelah, diorang buat sendiri lah. Kita kan, zaman kita beli semua ada color yang kita kalau nak putih, kita putih lah. Kalau nak color lain, kita beli dah siapkan. Tapi orang lama ni orang zaman Nabi ni suka macam itu. Kadang-kadang dia ambil warna kuning, taruh dekat muka, dekat kulit orang perempuan ni. Dia suka macam itu. Macam orang-orang Filipin ke Thailand kat Singapura, tengok kadang dia pendek warna-warna putih kat muka dia.
Macam itu kan kita tengok macam buruk kan. Tapi orang saya buat, tak tahu kenapa. Pernah nanti kat pasar nampak macam ni. Kenapa macam bedak tak lupa. Kalau orang Arab perempuan ni suka pakai itu. Kalau kita tak buat lah. Orang-orang Arab tapi dalam pendalaman perempuan Arab pendalaman masih ada pakai itu. Sapu ke kuning orang-orang itu. Tapi orang-orang yang dekat kota tak pernah, saya tak pernah jumpa. Saya pernah pergi kat pedalaman Mesir sebelah dalam tu, orang-orang kampung nampak tangan-tangan tu kuning-kuning tu. Macam kita, tangan kita kuning kalau kita goreng ikan je kan, kalau kuning tu kena kunyit. Orang tak ada masuk ke limau kan. Kemudian dekat sini sebut adakah ibumu yang menyuruhmu mengenakan pakaian ini? Kata Nabi lah pada ni, mak kau aku suruh. Saya berkata, apakah saya cuci saja kedua pakaian ni? Dia dah tahu lah, mungkin Nabi tak suka kan. Pasal dia cakap tak suruh cuci ke? Maka Nabi bilang, bagus kau bakar saja kedua-duanya. Maksud dia, kalau dia cuci pun dia akan meninggalkan pesan yang macam itu. Pasal dah tak boleh, kau tak boleh pakai kain lagi. Pasal Nabi sebut, lebih baik kau bakar saja. Maksud bakar tu bukan bakar betul pun, maknanya buang lah, tak boleh pakai. Bukan untuk pakaian kau. Mungkin yang besar pun warna tu kalau dia dah lumurkan kat baju dia tak akan pernah hilang warna tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pakaian macam ini adalah dari golongan pakaian orang yang tidak beriman kepada Allah lah. Maka janganlah engkau mengenakan pakaian orang kafir. Maksud dia orang-orang yang tidak bukan orang Islam ni nak pakai apa pun boleh. Bukan kita differentiate orang Islam dengan orang Islam, tapi mereka tu tak ada ikut hukum. So dia nak pakai apa pun boleh. So kalau bagi orang lelaki, Allah dah set, Nabi tu dah set kan rules dia. Tak boleh pakai sutera, tak boleh pakai minyak wangi yang berbekas. Wangi harum dia tak apa, tapi pun Nabi tu tak kasih kalau orang pakai terlalu banyak sangat minyak wangi pun tak boleh. Pakai pun mesti sederhana. Member kita belakang pergi sikit pun. Ke sebelah sana dah. Jadi saya nampak saya tak boleh duduk. Saya nampak saya nak kena tengok muka. Jadi ada rules dia. Tak boleh pakai macam pakaian wanita. Pakaian wanita tidak boleh pakai. Kemudian dari segi minyak wangi tak boleh pakai yang macam orang perempuan punya yang berbekas. Wangi dia banyak tak perlu. Tapi pun jangan over. Sampai 1 botol setengah pun pakai, setengah botol pun pakai, tak boleh. Kerana dia akan mengganggu orang lain juga. Ketiga, yang kedua tu maknanya tak boleh berlebihan. Pakai yang sekadar kita perlukan saja. Ketiga, misalnya kena tolak daripada memakai benda sutera. Tak boleh pakai benda sutera. Keempat pun, misalnya kalau orang cakap orang lelaki ni tak boleh pakai ketat pun. Memang tak boleh pakai ketat pun. Yang bukan pakai ketat kalau orang perempuan saja. Orang lelaki pun sama. Kadang-kadang dia pakai suara dia ketat-ketat kan. Macam kita rasa macam tak boleh bernafas gitu. Dengan baju kadang-kadang ketat juga sampai nampak otot-otot nak buat apa. Pun tak sepatutnya lah. Pakai yang biasa saja lah. Selalu orang cakap orang perempuan tak boleh pakai ketat kan. Orang lelaki pun sama dengan aurat ni. Bukan bermakna dia pakai ketat dibolehkan. Dia pakai ketat pun boleh mendatangkan, misalnya orang perempuan yang melihat tu kan nampak rasa yang lain macam kan, dia ngomong je. Kau tak boleh. Maknanya mengambil perhatian orang. Kenapa dia nak pakai macam tu? Dia ada otot-otot dia nampak semua. Orang akan pakai macam baju tak ada tangan untuk nak nampak tahu otot-otot semua. Maknanya nak tunjukkan kepada orang lah. Bila tunjukkan kepada orang, kita punya niat untuk menarik perhatian orang pada kita. Nak buat apa macam tu? Pun tak boleh. Saya ingat dulu yang seperti si Awi dulu, orang pernah interview dia lah. Zaman dia orang pakai zaman rock. Sampai rock tu dia pakai seluar ketat je kan. Itu nak masuk nak keluar pun susah dia kan. Dah seksa zaman tu. Memang dia ikut peredaran zaman kan. Ada yang rambut panjang, gondrong, lepas tu seluar dia ketat ni. Macam mana tu kalau nak sembahyang pun susah juga tu. Solat susah tu. Jadi untuk pakaian yang tidak sepatutnya juga lah bagi orang lelaki pun, dia pun kena jaga juga, bukan orang perempuan saja. Kan? Menunjuk pandangan orang perempuan kena tunjuk pandangan tak boleh. Orang lelaki kena tunjuk pandangan tak boleh. Orang perempuan sangat begitu juga orang perempuan pun sama lah. Antara kedua-duanya pun kena tunjuk pandangan daripada
mengambil melihat perkara-perkara yang tak sepatutnya dia tengok, kan? Pasal kadang-kadang ada artis datang Singapura makcik-makcik yang nombor satu balik. Makcik pun perlu. Nanti terpanjat artis tu. Kan? Pasal apa? Takkanlah lelaki dia tak boleh. Ada perempuan ada lelaki pun semua ada. Kan? Oh tak ada hukum ke? Makcik-makcik perlu anak bujang orang. Tak ada. Artis tu. Kalau artis perlu orang perempuan, tu boleh masuk jail lah. Dia penjara. Kadang-kadang saya dengar artis-artis tu sampai takut. Nak tengok fans ni, nak tengok peminat. Takut kena peluk macam itulah. Kan? Ada makcik pun perlu ontak dengan orang juga. Saya nak cakap betul ni. Adakah tak perlu ada batasan ke? Tak mesti ada batasan, ada. Kan? Walaupun kita suka ke, tak peminat ke, kita tak boleh larang orang. Tapi batasan ada. Dapat makcik-makcik perlu ada artis tu. Kenapa? Tak artis pula nak pakai boni pula. Untuk satu badan. Oleh itu, kedua-duanya perlu menutup pandangan. Tak boleh sampai bila kita cakap menutup pandangan pun, kita dari segi berpakaian pun jangan sampai attract orang perkara itu. So ada beberapa perkara tadi. Perkara pertama tadi kita sebut janganlah meniru pakaian orang perempuan. Kedua, dari sudut minyak wangi ni, orang lelaki punya adalah minyak wangi dia tidak color dan juga warna dia kuat. Orang perempuan punya ada color dan tidak berbau sangat. Itu orang perempuan punya. Kemudian ketiga, jangan pakai pakaian yang sutera. Lelaki tak boleh pakai pakaian sutera. Kemudian yang keempat, misalnya walaupun nak pakai apa pun jangan berlebihan. Pun dia kena jaga juga, nombor 5 dia kena jaga juga aurat dia. Walaupun aurat dia antara pusat dengan lutut, tapi pakaian pun tak boleh sampai ketat lah. Kerana dia boleh attract lain jenis. Begitulah. Itu yang disebutkan dalam bab 365. Kemudian kalau misalnya alkohol semua, kalau alkohol dari segi yang kita pasti yang dia tu dari segi arak punya masukan ataupun dari bahan-bahan yang misalnya kita lagu, kita jangan pakai. Tapi misalnya kalau dia ada jenis alkohol yang dari bahan apa orang sebut kimia, chemical, bukan asli kimia, itu dibolehkan. Kalau kita bolehkan sangat, itu dibolehkan. Kerana penting jangan ada unsur najis kat situ lah. Tapi mana kita nak tahu najis ke tidak, kita pun tak tahu. Oleh itu sebaiknya kita cari alternatif yang halal, yang tak ada alkohol. Kadang-kadang benar-benar ada alkohol tu, kadang-kadang kalau ada tisu kan yang ada alkohol ni, kadang-kadang kita kena kulit kita pun kadang-kadang ada yang boleh pedih lah, yang ada alkohol ni. Kadang-kadang pusat mak kita kan, kadang-kadang kalau ada luka ke apa, kalau terkena sikit bisa. Kadang-kadang kita ada tekat kan, kadang-kadang saya potong apa terkena, kadang-kadang nak kesat mak punya. Itu ada orang kasih yang tisu yang ada alkohol ni. Pasal alkohol tu ada setengahnya kadang-kadang dia buat kesat luka. Tapi itu jenis yang kesat punya, itu kalau kesat memang tak pedih. Ni yang biasa punya, kalau kena kesat pedih, tak boleh tahan. Itu pun umum dia tak boleh tahan luka. Pasal kadang-kadang kita tengok kebanyakan kita kat luar yang alkohol dengan non-alkohol. Jadi ambil yang non, itu lebih baik. Kerana ada alkohol ni kadang-kadang menjejas kulit itu. Kalau terlalu pakai banyak sangat, terjejas kulit itu. Itu saat saya kalau hari kesat kan benda-benda pakai alkohol ni. Jadi tangan kita naik kering. Jadi bagus benda tu tidak ada alkohol tu lebih baik. Cari yang tidak ada. Kerana unsur-unsur benda ni kita tak tahu dia chemical tu ataupun benda betul lah. Kita tak tahu. Kenapa? Pasal sekarang sudah ada yang tidak ada alkohol. Jadi ambil lah benda tu lebih baik. Daripada kita pakai tapi kita tak tahu jenis dalam tu ada apa. Selalu dia tulis ethanol tu apa lah. Ethanol tu apa? Ethanol itu pun lebih kurang dalam kosmetik orang pakai. Negara Brunei punya website ni dia ada sebut
dia sebut tentang alkohol ni, dia punya fatwa lah. Mengandungi alkohol sintetik dari campuran bahan kimia dan bukan najis. Dia kalau kita punya drink saya dia cakap ethanol. Ethanol kan tu lah. ETHONEL. Itu boleh untuk krim, dia bukan alkohol dipakai, dia chemical tu. Okay? Supaya bila orang pakai tu dia punya krim tu tak nampak minyak, dia serak. Dia macam bila saya pakai tak nampak berlendir lah. Nah, macam tu dia gunakan chemical ni. Kalau tak kadang-kadang ada setengah krim kita pakai nampak berlendir. Kita kalau pakai dia nampak macam kita pakai krim. Okay? Tu kadang-kadang kalau kita taruh dekat badan atau nanti dia becik lah. So dia taruh dengan chemical tu supaya dia serap dan nampak cantik kulit tu semua. Nah, tu semua bahan-bahan kimia lah. Okay? Dan ada orang sekarang buat krim sendiri, buat sabun sendiri. Okay? Ada orang pergi kursus sekarang bikin sabun. Nampak cantik, dia sabun macam jadi sabun. Orang pergi kursus. Itu bagus untuk terapi juga. Bagi mereka yang tak ada apa-apa, misalnya pekerjaan yang berat, misalnya boleh ambil kursus-kursus macam ini. Bikin sabun sendiri, sihat. Saya pernah tengok saya buat, ada satu orang tu dia buat perusahaan cantik-cantik, buat semua daripada bahan-bahan yang boleh jadi. Ada kandungan hijau lah, daripada bahan-bahan daun-daun semua, tumbuk-tumbuk jadi. Dekat YouTube banyak. Orang Cina tu popular juga tu. Dia bikin sabun daripada bahan-bahan yang semua. Taruh sikit-sikit tu jadi cantik-cantik. Tu maknanya bagus lah, pasal dia bahan semua jadi. Tak ada chemical. Macam Singapura kita pakai itu sabun yang India punya Chandrika tu, sabun Chandrika tu warna hijau. Tu orang India suka pakai sabun tu. Tu sabun untuk kulit. Kalau kata-kata pada sabun tu. Saya memang dari dulu sampai sekarang mak bapak saya pakai. Budak-budak malas nak pakai tu, datu-datu lagi. So orang tua-tua dia pakai. Dia macam dia kotak-kotak ni. Sabun buku dia macam sabun buku. Chandrika lah boleh. Kamu tahu? Pernah nampak? Cik tak pernah nampak Kamu pun tak pernah nampak? Dekat kedai-kedai India. Mustafa. Boleh ada. Warna hijau. Nama tu Chandrika. Kalau dekat radio ada lah yang orang cakap sabun apa tu untuk datang Helipo. Bapak try pakai tu, boring ni. Helipo tu susah sikit nak maintain pasal dia keras tu, besar. Lepas tu dia macam dia punya structure tu tak berapa bagus lah. Dia susah daripada lendir. Dan saya beli satu dia nak sangat tu yang order lah. Lepas tu saya potong. Besar sangat takut jatuh. Orang tua betul takut jatuh besar kan. Saya potong taruh boleh nanti. Dia tak macam Chandrika boleh tahan sikit. Dia lagi teruk. Chandrika tu dia macam jenis orang dulu pakai sabun buku, cuci baju tu. Dia warna brown kan. Cat kapak itu orang pergi haji bawa tu. Pasal dia bilang tak bau kan. Ingat lagi umur haji. Potong kecil-kecil bawa pergi. Tu sabun buku tu. Boleh buat cuci baju sekali senang. Cuci kita dan cuci baju saya tu. Jadi itu semua benar-benar biasa. Kalau saya kadang-kadang kalau tak ada lah kerja satu masa nanti pun nak try attend khusus bikin sabun. Maknanya terapi jugalah. Macam cantik pakai buat dia macam mana nak bagi-bagi ingredient dia untuk jadikan satu. Tu bagus terapi. Macam orang pergi kursus design bunga, macam bunga. Sama lah macam ni. Tu semua bentuk terapi. Walaupun memanglah baca Quran semua bentuk terapi, tapi ini kadang-kadang hobi. Boleh dibuat untuk kita punya zaman sekarang kan zaman banyak semua main handphone aja. Kadang benda-benda tu cantik saya tengok ada duit sikit.
Cantik. Ada acuan dia, kala-kala macam tengok macam kuih lapis. Macam lawa lagi dia buat design. Kala-kala. Merah, putih. Dia bila buka, sampai cantik lagi design dia. Tu semula bagus bikin tu. Pasal apa? Dia asli. Dia tak chemical. Lalu kita tak tahu dia orang datang daripada mana-mana, apa dia orang taruh, kita pun tak tahu. Dia buat sendiri pun bagus. Daripada bahan-bahan asli. Bagus. Okey. Dekat sini sebut lagi muka surat selanjutnya bab 366. Bab an-nahyu an somti yamin ila lain. An Ali radhiyallahu anhu qala hafistu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yutma ba'da ihtilam wa la suwata yawmin ila lain. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Qala al-Khattabi fi tafsir hadzal hadis kana min nusutil jahiliyah as-sunnatu faluhu fil Islam anzali wa umiru bil dzikri wal hadisi bil khair. Dari Ali radhiyallahu anhu katanya, saya menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu sabdanya, tidak ada keyakinan apabila telah bermimpi. Maksudnya sudah akhir balik. Dan tidak boleh berdiam, tidak berbicara sehingga sampai malam. Maksudnya kat sini, orang kalau dah bermimpi, dia tak namakan budak kecil lagi. Yatim. Maknanya kalau kita cakap anak yatim ni, kalau dah besar-besar macam itu, tapi kita masih cakap nama anak yatim lagi kan. Orang tua ada tak cakap lagi. Maksud dia kat sini kalau dah tidak sampai masa balik ni, maknanya ikhtilaf tu maknanya bermimpi. Kalau dia sudah bermimpi, bermakna dia sudah akhir balik. So tidak ada lagi kita nak cakap dia tidak dipertanggungjawabkan. Maknanya kalau dia dah bermimpi, bermakna dah akhir balik, dia akan dipertanggungjawabkan dengan kehidupan dia. Sudah ada dosa pahala. Yes, tidaklah boleh kita cakap dia terangkat segala dosa-dosa dia. Maknanya bila dah sudah balik dia, dah tak ada istilah istilah bahawa dosa-dosa tidak ditulis. Bila dah akhir balik dia, dosa dah start dicatat. Okay? Bila masa apa, waktu lelaki adalah bermimpi. Dan tidak boleh berdiam, tidak berbicara sehari sampai malam. Maksudnya satu hari tak boleh cakap sampai malam. Diriwayatkan oleh Imam Dawud dengan isnad Hasan. Al-Khattabi berkata dalam mentafsiri hadis ini, termasuk golongan salah satu di antara cara ibadah di zaman jahiliyah adalah berdiam diri, yakni tidak berbicara. Lalu mereka itu dilarang berbuat demikian dalam Islam dan diperintah untuk berzikir serta bercakap-cakap dengan baik-baik. Tapi ada tak yang macam Allah minta kepada Nabi tersebut untuk berdiam, berpuasa daripada bercakap. Maknanya jangan cakap. Bila orang tanya, tapi dia tak adalah satu hari dia tak bercakap. Okay? Macam orang mereka tanya tentang Nabi Isa ni, mana bapak dia, siapa? So macam mana nak jawab? Orang bilang berpuasa lah kamu dengan berdiam. Jangan jawab apa-apa. Nanti budak tu kau tunjuk dia budak tu yang akan bercakap. Tapi bukan satu hari dia tak cakap. Dia tak cakap jika ditanya dia tentang perkara tersebut. Pasal dia tak tahu apa dia nak jawab. Maka berdiam dirilah. Tak boleh juga berdiam diri sepanjang hari, tak bercakap apa-apa. Okay? Kalau nak berhalwat pun, berhalwat tu maknanya menyendiri, beribadah dan menyendiri. Boleh. Tapi bukan bermakna tak baca apa-apa. Hello. Macam mati ni. Dia tak ada memory. Tapi dengar Sampai ni boleh. So, agak juga begini. Kadang beri yang lain. Jadi dekat sini sebut tak boleh sampai satu hari tak berbicara. Boleh kalau kita nak berhabut tadi, nak beribadah boleh, tapi kena berzikir dan bercakap dengan benda-benda yang baik-baik. Itu boleh. Tapi satu hari tak berbuka tak boleh. Ataupun satu hari tak bertemu satu orang. Pasal marah sangat dengan dia, tak bertemu. 3 hari pada tidak tak bertemu, mati, masuk neraka. Dan makna baru tidak sebelum 3 hari tu kau nak kena patch balik. Kau nak kena berbaik-baik semula. Kalau kita misalnya nak katakan hukuman pada anak cucu ni, sampai tak nak berbual dengan dia, paling tidak sebelum 3 hari dah kena cakap balik lah.
dalam kitab Tarbiyah Aulat ada begitu. Bapak tu disuruh supaya tak bercakap dengan anak dia. Supaya apa dia kata tak boykot. Pasal apa? Anak dia suka tembak burung. Binatang-binatang suka tembak. So Nabi tak kasih pasal kalau nanti ada kena burung binatang tersebut, dia tempang ke dia apa, kan tak mati, tempang ke apa, maknanya kita sudah zalim dia. Maka bapak ni dia cakap dengan anak dia tu tak jalan-jalan juga. Akhirnya bapak dia boykot, dia tak boleh cakap. Tu ada, tapi zaman kita tak boleh buat gitu. Akhirnya kita tak cakap pakai orang suka. Kalau zaman tu pasal tak ada handphone, tak ada apa, orang tak ada apa nak buat, nak cakap dengan lah mak bapak dia. Tapi kalau mak bapak dia tak respon, dia rasa susah hati. Zaman tu, zaman kita, dia susah hati. Kita tak cakap dengan dia susah hati. Tak ada susah pun, dia lagi suka. Daripada orang bebel, nenek ni, mak ni, diam lagu-lagu. Kita nak main je. Tapi dia suka. So, zaman kita sudah berubah. Tak boleh ikut konsep macam itu lagi. Kita kalau marah dengan dia, kita nak cakap dengan awak. Awak punya bebel kalau lagi tak betul, tak boleh cakap. Paling tidak, tak boleh tak cakap dengan dia lebih daripada 3 hari. Jadi tak boleh lebih daripada itu. Jadi sebelum itu kita nak kena bercakap balik. Ataupun kalau kita cakap kita nak cakap dia, kita ingatkan dia, takut pula nanti kita seorang ada yang boykot dia tak tahu. Pasal apa? Kadang-kadang zaman kita sekarang tak ada komunikasi lagi. Kita diam je. Mana kita seorang ada yang tak suka dengan dia okey je. Takut juga. So kalau kita nak buat begitu, dia nak kena tahu bahawa kita ni sekarang tengah marah. Selagi mana perbuatan dia tu dia tak ubah, lagi tu dah takut tak boleh bercakap dengan dia. Ada setengah budak memang dia akan datang balik kat kita. Bukan anak saya, dia bilang bapak tak kira kita hari ni. Tak cakap dengan kita. Pasal apa? Kenapa sampai dia tak nak cakap dengan bapak? Nanti dia bilang dengan saya macam tu. Itu tak pernah besar. Kan? Tapi dia satu hari dia boring. Pasal apa bapak dia tak bawa dia pergi mana-mana semua. Bapak dia buat dia macam tu. Dia pun perasan juga lah. Maknanya walaupun main handphone tu, tapi kita tak bercakap dengan dia, dia rasa macam susah hati dia juga lah. So dia cakap jangan buat lagi. So depends lah dengan budak. Mana ada setengah budak pasal dia selalu communicate dengan kita. Walaupun kita, pasal kita tak diamkan dia main dengan dia kan 24 jam. Kalau ada budak dia main 24 jam, mak bapak tak ada kita je. Sebelah rumah saya tu mak bapak semua dia kerja. So dia main terpekik-pekik main game orang kat rumah. Okay, semua orang ada. So saya pada pagi sampai ke malam dia terpekik. Main betul-betul, bukan main-main betul-betul orang pasal betul dia dalam game. Terpekik-pekik kalau tak selang. So itu, kalau mak bapak tak ada pun dia tak ada hal lah. Pasal dia dah biasa begitu. Cuma pasal kita selalu komunikasi. Jadi bila kita tak komunikasi, kita rasa macam ini satu hukuman lah. Masa perlu berkomunikasi lah. Jadi kita kalau gunakan taktik tu work lah. Tapi kalau kita selalu tak berkomunikasi, kita gunakan taktik diam ni, apa ada kesan? Dia cakap sama je. Pasal semua orang macam main handphone je, dia pun tak bercakap apa-apa. So kalau kita diam je, dia pun rasa tak ada apa-apa lah. Tak ada kesan apa-apa. Tapi bermakna kalau kita nak buat begitu, make sure lah bahawa kita memang selalu ada komunikasi dengan anak kita. Baru kalau kita berdiam tu boleh nak ada sense lah, ada masuk akal juga lah. Tapi kalau selalu tak ada berkomunikasi, saya hari tu diam aja. Apa ada make difference, tak ada beza tak sama je. Zaman Nabi pun ada yang boycott dia time kan. Ada dia sahabat 3 tu tak pergi ikut perang. Bila balik tu Nabi bilang dengan mereka semua kena boycott, tak boleh berurusan dengan dia. Jumpa tu lupa lah biasa. Tapi tak boleh cakap dengan dia. Pasal tu hukuman untuk mereka. Sampai dia nampak dia punya segala dia nak cakap dia, segala dia turun ni. Terus lagi. Sampai dia rasa diri dia tertekan pasal tak ada orang communicate dengan dia. Itu memang ada hukuman terjadi pada 3 orang sahabat tu. Pasal 3-3 ni tak pergi pegang. Atau bila disuruh pergi. Itu memang ada. Sampailah Allah turunkan ayat membersihkan nama mereka. Ada macam cerita di dalam sini. 3 orang sahabat tu. Tu boykot punya mesej lah. Tak boleh cakap. Masih ada sebab. Kenapa?
Mesti orang tu pun tahu kenapa kita nak buat tu. Jangan kita buat sendiri dia tak tahu. Kerana apa? Matlamat tidak akan mencapai. Apa nanti yang tak dicapai. So Nabi bilang kat sini adalah Sayyidina Ali kat sini disebutkan hadis ni apabila dia hafal dengan Nabi. Kemudian Al-Khattabi pula tafsirkan ayat ini, tafsirkan hadis ini disebut termasuk golongan salah satu di antara cara ibadah di zaman jahiliyah adalah berdiam diri yang tidak berbicara. Lalu mereka itu dilarang membuat demikian dalam Islam. So dalam Islam diperintahkan untuk berzikir, bercakap benda-benda yang baik. Mungkin benda-benda lain kita tak nak cakap. Hari ini kita tak nak cakap benda-benda lain. Kita nak berzikir, tak ada perlu kita tak cakap. Itu bagus. Itu maknanya berkhaluat sendiri, beribadah, cakap benda-benda yang important, tak important. Cerita-cerita pasal orang semua tak nak ada itu. Dia larang diri daripada bercakap benda-benda yang tidak penting. Itu berkhaluat sebenarnya. Kemudian daripada hadis tadi kepada Anqais bin Abi Hazim wa qala dakhala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ala imra'atin min Ahmas yuqalu laha Zainab fara'aha la tatakallam faqala ma laha la tatakallam faqalu hajjat muslimah hajjat muslimah faqala laha takallami fa inna hadha la yahil hadha min amal jahiliyah fatakallamat. Rawahu Bukhari. Dari Qais bin Abu Hazim katanya Abu Bakar As-Siddiq masuk ke tempat seorang wanita dari suku Ahmas. Suku Ahmas ni satu kabilah lah, satu suku kaum yang bernama Zainab. Orang panggil dia Zainab. Dia melihat wanita itu tidak bercakap. Lalu dia berkata, mengapa wanita itu tak cakap-cakap? Tak cakap-cakap. Diam aja, agaknya duduk begini. Diam. Orang-orang berkata, dia sengaja berdiam diri tidak bercakap-cakap. Sengaja buat gitu. Kemudian Abu Bakar pun berkata kepada wanita itu, berbicara kau. Sebab kelakuan sedemikian itu tidak halal. Ini adalah dari kelakuan orang jahiliyah. Selanjutnya wanita itu pun berbicara lah. Misalnya tak tahu dia ingat boleh. Pasal biasa, orang zaman ke zaman tu orang buat macam ni. Tak nak berbicara. Satu hari tak berbicara. Jadi Sayyidina Umar ni cakap berbicara lah. Pasal itu bukan adat orang Islam. Tak ada penting, tak boleh diam lah. Mesti bercakap apa-apa yang perlu kan. Cakap benda-benda baik ataupun perlu, mesti cakap. Tak boleh berdiam diri saja. Perlu diam, ada tempat yang perlu diam, perlu. Dalam mana? Dalam solat, diam, tak boleh cakap. Dalam solat tak boleh cakap. Tapi kalau luar solat, mesti macam biasa. Melainkan kita ada, misalnya ada orang buat zikir antara ibadah antara maghrib dan isyak. Tapi kalau ada benda penting orang pandai, boleh jawab lah. Cuma dia tidak macam telefon orang nak berbual. Saya ni tengah berzikir antara tengah ibadah antara maghrib dan isyak. Tak tahu apa lagi nak buat, nak telefon awak lah ni. Tak boleh. Itu berzikir antara maghrib dan isyak, kita buat ibadah, kita nak solat, nak solat apa sunat ke, ataupun nak baca Quran ke, ataupun kita nak berzikir ke apa, kita boleh buat antara maghrib dan isyak. Itu pun cara bagaimana misalnya orang yang tak boleh buat tahajud malam. Misalnya dia tak boleh, pasal kalau dia buat nanti dia sebagainya nak kerja, tak boleh, tak mampu. So dia buat apa? Dia ambil ibadah antara maghrib dan isyak untuk tampung ibadah yang dia tak boleh buat pada malam hari, tak boleh pertama malam. Pasal mungkin masing-masing orang lah. Dia kalau tak cukup tidur malam, nanti besok dia nak pergi kerja tak boleh. Ataupun dia takut kalau dia bangun malam ni, dia terlepas subuh pula. Pasal dia nak mesti jaga yang fardu. Janganlah sebanyak malam ibadah, sekali subuh terlajak. Hari-hari bangun ke-7. Mana? So dia tahu di mana. So dia ambil ibadah antara maghrib dan isyak. So tak boleh tak cakap pasal benda biasa. Orang tanya mak, ni mak dia tengah ibadah antara maghrib dan isyak. Orang tanya mak ni lauk nak panaskan masuk. Tak boleh cakap. Tak ada lah gitu, cakap lah panaskan. Nak panaskan lah, boleh. Awak nak terjatuh ke apa, boleh lah, saya balik kata nak jatuh ke apa. Tak ada kita buat diam je, nak terjatuh. Tak ada lah begitu. Bermakna tidak bercakap dengan benda yang berbual-bual lah dengan orang lain yang tidak penting. Itu ibadah antara maghrib dan isyak.
Ya. Itu pun berzikir, baca Quran ke ataupun solat-solat sunat lain kita nampak. Boleh tak ataupun badakkan solat. Itu boleh. Pada waktu tersebut dia buat ibadah-ibadah tersebut. Dan kemudian bab 367. Bab tahrib intisab bil insan ila ghairi abihi wa tawallihi ghairu mawali. Haramnya seorang mengaku nasab ataupun keturunan dari seorang yang bukan ayahnya dan mengaku diperintahkan oleh orang yang bukan walinya, yakni yang tidak berhak memerintahkannya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi faljanna 'alaihi haram. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengaku sebagai nasab atau keturunan kepada orang yang bukan ayahnya, sedang ia mengetahui bahawa orang itu memang bukan ayahnya, maka syurga adalah haram atas dia. Itu kalau dia tahu, kalau tak tahu tak apa. Pasal kalau tak tahu tak ada hukum kan? Pasal misalnya orang tutup semua. Orang ambil dia sebagai anak angkat tapi orang tukar nama. Dia ikut nama orang yang ambil tu. Bapa angkat tu dia tukar nama belakang dia pakai nama dia. Dah jadi macam bapa dia betul. Anak tu tak tahu. Masa sekarang ni kita banyak enforce lah. Kita tak mau lah tukar tak nama. Tapi ada orang tetap tukar. Kenapa? Dia perlu. Kalau tak susah lagi. Pasal dia tukar surat sebagai guardian kan. Kalau tak susah nanti. Adalah murid-murid buat macam itu. Tapi hakikatnya dia tahu dia tukar anak dia. Mungkin satu masa nanti dia boleh tahu. Tapi bila panggilan tu tak boleh panggil dengan nama bapak dia lah. Mungkin panggil nama dia saja. Bila kita panggil. Pasal itu untuk paperwork dia nak pergi sekolah dia apa pakai nama bapak angkat dia tu. Bapak yang angkatnya nama dah ada masuk situ. Jadi brand tu. Sedaya upaya kita tak boleh buat begitu lah. Apa kepentingan. Pasal takut nanti dia tak tahu. Nanti satu masa dia punya harta peninggalan tu boleh jatuh pada budak tu. Jadi budak tu mungkin akan ambil harta adik-adik yang lain sebetulnya. Dia boleh tak dapat? Boleh. Jika bapak dia ke atau mak dia buat 1/3 harta tersebut, buat wasiat untuk kasih budak ni. Boleh. Tapi dia tak boleh dapat sama macam anak-anak yang lain dapat. So itu semua kita perlu jaga. Kahwin nanti, dia lelaki ke dia perempuan, wali macam mana. Adik-beradik si ada satu kes lah baru-baru ni. Dia dah kahwin sudah, bapak mak dia biarkan mak dia tak cakap ini yang apa tu, bapak dia ni adalah anak dia adalah anak wanita, tapi pakai nama bapak dia beri tak cakap. Pakcik-pakcik dia yang tahu pun pakcik-pakcik dia tak cakap. Sampai dia dah nikah sekarang anak dia pula tak nikah. Macam mana? Dia tak tahu. So kalau perempuan kena hati-hati. Pasal dia akan jadi wali pada bapak dia akan jadi wali pada pernikahan dia. Melainkan orang ada bincang dengan haji. Jadi bila waktu proses pernikahan tu tak apa, bapak dia nanti haji tak sebut nama bapak dia tu. Dia sebut nama perempuan tu. Jadi haji yang akan mewalikan pernikahan tersebut. Tu kadang-kadang orang ada bikin arrangement supaya tak apa-apa nampak lah. So dia akan sebut macam kalau Zainab bin Ahmad, dia akan sebut Zainab aku nikah ke nikah, tak ada nama bapak dia tak datang. Tu ada perbezaan boleh buat. So tu tadi yang kat situ yang akan mewalikan pernikahan tersebut. Tapi pakcik-pakcik yang ada kat situ semua mesti nak kerjasama lah. Kalau mak bapak kita nak bilang, pakcik-pakcik yang ada tu mesti nak tahu, pakcik-makcik tu mesti nak kena jadi mahkamah tu mesti tahu. Ni adalah anak wanita, bapak dia tak boleh jadi wali. Kadang-kadang orang tak ada itu pengetahuan, dia rasa macam beban, jadi dia diamkan aja. Macam mana ni nak tahu boleh buat begitu semua. Mesti nak kena beritahu kepada pihak mahkamah. Jadi itu semua keluarga kena buat macam itu. Kita pernah ada keadaan macam itu. Bapak saya terus pergi mahkamah itu tadi. Pasal dia ni tak nak bimbing, bapak tak nak bimbing. Bapak saya terus pergi mahkamah, beritahu dengan ustaz tu, kalau ini anak yang lahir ni 23 atas ni bukan anak dia adalah anak wanita, belum kahwin lagi juga. Pasal tu bapak saya dengan bapak dia bawa di pasangan pergi kahwin setelah ada 3 anak.
Tak nakkan sampai bersedudukan lama. So bapak saya tahu yang 3 ke atas ni adalah anak wanita. Jadi bila diorang berkahwin ni, make sure Haji tahu bahawa adik itu tak boleh, adik-beradik tak boleh wanita juga. Pasal dia bukan adik-beradik ni. Okay? Macam tu. Anak dia ramai. Yang bawah tu ramai. Yang 3 teratas ni. Yang 3 teratas ni, yang satu tu dia kahwin tu bapak saya tak ada. Dia dah pergi nikah lah. Akhirnya, memang bercerai tak habis tak ada anak tu. Jadi kali kedua dia berkahwin, bapak terus pergi mahkamah beritahu macam mak dia tetap tak nak nikah. Tak nak apa? Beritahu mana dah tua kan, anak tu dah besar. Anak pun ada yang jadi tak sah pada awal ni. Pasal wali dia bukan bapak dia kan. Jadi kena kita bapak dia. Lepas tu kena kawikan kepada wali tadi untuk menikahkan. Terus tu mesti nak jaga-jaga. Ha? That's why lah, tu perkara akan jadi lebih besar. Kita kena pergi mahkamah untuk beritahu kepada asas ni. Very complicated lah. Ya? Jadi itu masalah nama belakang tu, masalah besar. Apa wali dia, atau dia adalah wali hakim dan waktu tu, bukan wali bapak ni. Okay? Jadi kat sini disebutkan melainkan dia tak tahu. Ini tentang hukum, bukan untuk perkahwinan, kita tahu hukum. Hukum dia adakah dia berdosa? Maka kalau dia tahu sedangkan dia masih pakai nama bapak dia, maka contoh tu haram bagi dia. Okay? Kita tak boleh anggap anak orang lain seperti anak kita. Yang itu yang pada zaman Nabi tu, apabila ada anak angkat dia Zaid tu kahwin dengan Zainab, undang-undang waktu zaman jahiliyah tu, anak angkat dia isteri adalah seperti anak sendiri. Jadi Allah nak hapuskan undang-undang tersebut, dan undang-undang jahiliyah. Zaid tu bercerai dengan Zainab, kemudian Nabi kahwin dengan Zainab. Kerana apa? Tak ada relationship, tak ada. Pasal tu anak angkat. Anak yang bukan anak sendiri. So kalau dia anak dia pisah dengan anak angkat dia pisah dengan isteri dia, kita bapak betul angkat tu orang kata boleh kahwin dengan menantu angkat tu. Pasal tak ada hubungan atau nasab. Tak ada. Sebab itu Nabi kahwin dengan Zainab untuk menolak ada adat jahiliyah yang tersebar pada waktu itu. Dan dia bilang anak angkat tu bukan anak sendiri. So kalau dia bercerai dengan bini dia, kita tak boleh kahwin anak dia. So mak bapak tu, kalau anak perempuan, anak lelaki yang bercerai dengan seorang perempuan, ni anak betul lah cerai dengan seorang perempuan, sampai bila-bila tak boleh kahwin dengan perempuan tu. Pasal tu walaupun menantu dah bercerai, dan tetap bekas menantu dia. Sampai bila-bila tak boleh. Tak boleh betul, tak boleh berkahwin dengan perempuan tersebut. Dan bila-bila lah walaupun dah jadi bekas kan, bila-bila tak boleh. So lagi satu dekat sini Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taghabu an abaikum kama ghadiba an abihi fa yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, janganlah engkau semua membenci pada ayahmu sendiri sehingga mengaku orang lain sebagai ayahmu. Kerana barang siapa yang membenci ayahnya sendiri, maka perbuatan itu menyebabkan kekafiran. Ini dapat kafir kalau meyakinkan bahawa perbuatan itu halal. Menurut agama ataupun dapat diartikan kafir, yakni menutupi hak ayahnya atas dirinya sendiri. Dia boleh jadi kafir jika benda yang halal dia cakap haram, benda yang haram dia cakap halal. Dia menolak hukum yang Allah tentukan, dia boleh jadi kafir lah kan. Sedangkan itu bapak dia cakap itu bukan bapak dia, maka dia perbuatan tersebut boleh menjadi kekafiran. Kenapa? Yakni kafir kalau meyakinkan bahawa perbuatan itu halal. Jadi kita ada bapak sendiri, tapi kita buang, kita ambil bapak orang lain bagi bapak kita. So agama tidak membenarkan kau boleh terkeluar hukum gini. Macam orang bayar zakat, orang tak nak bayar kerana dia memang tak nak bayar je, tak nak keluar duit. Tapi dia tahu zakat tu wajib kan, dia tetap tak kafir lah. Tapi kalau dia cakap mana ada wajib zakat tu, zakat mana ada wajib itu duit aku yang cari sendiri. Apa aku nak kasih orang? So dia menolak hukum wajib. So dia boleh jadi kafir. Pasal zaman saya nak ubahkan dia orang tak nak bayar zakat tu. Pasal dah Nabi dah wafat, tidak nak bayar lagi.
Terus Sayyidina Abu Bakar kurang begitu. Tak salah pun mereka menolak hukum wajib pembayaran zakat miskin. Sama macam ini juga lah. Benda yang kalau kau memang tak suka bapak kau aja, itu hak kau masing-masing, tetap berusaha lah. Tapi kalau kau cakap, oh tak apa pun aku tukar nama orang lain, tak jadi masalah kalau tukar nama bapak aku dan nama orang lain. Apa yang salah tak ada orang. Dia membetulkan benda yang salah yang juga. Maka dia boleh keluar daripada Islam. Okay. Kemudian Yazid bin Salih bin Tariq qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu 'ala al-minbar yaktubu fasami'tuhu yaqul la wallah ma indana min kitab naqra'uhu ila kitab Allah wa ma fi hadhihi sahifa fa nasaraha fa idza fiha asnan al-ibil wa asya' min al-jirahat wa fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madinatu haramun ma baina al-'ayni ila sawl faman ahdatha fiha hadathan aw amara muhdisan fa alaihi la'natullah wa malaikatihi wan nas ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamah sarfan wa la 'adlan zimatul muslimin wa hidatun yas'a biha adnahum faman akhbara musliman fa alaihi la'natullah wa malaikatihi wan nas ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamah sarfan wa la 'adlan wa man da'a ila wajhi abi amin tama ila wajhi mawajih فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. Disebutkan sini bahawa dari Yazid bin Syarif bin Tariq katanya, saya melihat Ali radhiyallahu anhu di atas mimbar dan saat itu ia sedang berkhutbah. Saya mendengarkannya, ia berkata, tidak ada dari Allah, kita tidak mempunyai kitab yang boleh kita baca melainkan kitab Allah, yakni Al-Quran. Dan apa-apa yang terdapat dalam lembaran ini, maknanya apa-apa pun kena rujuk kepada Al-Quran. Tidak ada kitab yang lain sebagai rujukan, kata Sayyidina Ali ini waktu dia di atas mimbar. Selanjutnya Ali membeberkan lembaran itu. Di dalamnya terdapat persoalan umat unta dan catatan hal-hal mengenai soal kemerdekaan. Di dalamnya terdapat pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian. Ini Sayyidina Ali tengok ada lembaran-lembaran yang di dalamnya tentang umur unta, catatan mengenai soal kemerdekaan. Maknanya bagaimana kalau unta ataupun menyukai seseorang, maka terdapat juga ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian. Ini gambaran-gambaran yang mereka tulis yang tidak dikumpulkan dalam Al-Quran, mana hadis-hadis Nabi. Okay? So dekat sini ada dia baca satu hadis daripada Nabi, iaitu Madinah adalah tanah suci, iaitu antara daerah air sampai kaus. Bahasa Arab tu air ila saw. Okay? Nama sebuah gunung kecil. Maknanya Nabi bilang Madinah ni adalah sebuah kota suci. Daerah dia adalah daripada sini sampai sini, iaitu daripada daerah yang kita sebut air dengan saw. Okay? Kemudian barang siapa yang melakukan sesuatu kesalahan di situ, seperti membuat kebid'ahan ataupun melakukan tindakan kezaliman atau apa-apa yang menyakiti kaum muslimin ataupun memberi tempat kepada orang yang melakukan kesalahan tadi, maka atas orang itu adalah laknat Allah. Memberi tempat kepada orang yang melakukan kesalahan, maknanya dia tidak diadili tapi diberi kuam pula. Maknanya apa-apa kalau salah mesti diadili dengan baik, mesti diadili dengan betul-betul. Kalau tidak kan dia akan orang itu akan dilaknat oleh Allah, seluruh malaikat dan sekalian manusia. Maksud dia siapa-siapa yang buat satu benda bid'ah ataupun buat satu benda kezaliman ataupun menyakiti kaum muslimin, ataupun kita beri dia tempat kepada orang yang melakukan kesalahan tadi. Maksud dia kalau dia tidak diadili, kita biarkan dia, kita tak buat apa-apa hukuman atas diri dia, kita lepaskan dia, buatlah apa-apa nak buat pun tak boleh. Maka laknat Allah, malaikat dan juga setiap manusia akan jatuh ke atas orang tersebut. Kenapa? Orang tak suka, kan? Satunya dia langgar hukum Allah, kedua dia langgar hukum manusia. Misalnya tak berlaku adil. Kita kalau orang tu pukul seorang, dia kena pukul orang tu balik. Kalau pas dulu kalau bunuh orang, dia punya balasan adalah kena bunuh juga. Tapi orang-orang pada waktu itu, orang-orang kaya dilepaskan, layak kan?
lepaskan. Bayar duit darah ada. Blood money ada. Tapi dengan syarat keluarga itu menerimanya. Macam zaman-zaman sekarang orang ada yang dekat Indonesia punya maid, orang yang matikan dekat Saudi apa semua kan. Dia nak blood money. Kalau tak, hukum bunuh. Kau tak tahu apa sebab, mesti ada sebab orang punya dia matikan dia tu. Baik sangat dengan dia, tak tahu tak. Tapi perlu diadilikan dulu. So Indonesia punya government ada deposit sikit lah dalam nak membayar semua hutang-hutang blood money. Kalau tak, hukum bunuh. Tapi ada proses adil ni kan, mesti ada proses penundangan. So kalau dia tak buat tu, kalau orang-orang kaya ni dilepaskan, orang miskin dia tangkap, mesti manusia pun melaknat orang tersebut pasal dia tidak adil. Jadi ada kan, ada satu hadis kan yang cakap, kalau orang kaya di antara kamu, kamu lepaskan. Orang miskin di antara kamu, kamu tangkap. Ada hadis yang itu. So, dekat sini memanglah betul laknat Allah, malaikat pun laknat orang tersebut, dan manusia pun melaknat orang itu. Allah tidak akan menerima amalan wajib atau sunnah ni. Amalan wajib dan sunnah pun Allah tak terima. Pertanggungan terhadap diri kaum muslimin itu adalah satu, yakni sama haknya. Berlaku pula kepada orang yang terlelah di kalangan mereka itu mengenai pertanggungan tadi. Itu yang saya bilang. Nampak tak sama haknya? Jangan nanti orang yang terendah di kalangan mereka, maknanya low punya orang, kita tangkap, kita hukum, tapi orang yang tinggi di kalangan kita, orang kaya, kita lepaskan. Itu maksud dia. Maksudnya pertanggungan terhadap diri kaum muslimin itu adalah yakni sama hak berlaku kepada orang yang terendah di kalangan mereka. Itu mengenai pertanggungan tadi. Sama, rendah ke tinggi ke, kasta dia rendah ke tinggi, semua dipertanggungjawabkan. Kemudian apa lagi di sini? Maka barang siapa yang mengacau keamanan seorang muslim, maka atasnya adalah laknat Allah, seluruh malaikat dan sekian manusia. Allah tidak akan menerima amalan wajib atau sunnahnya. Ini bagi mereka yang mengacau keamanan orang lain. Kita mengacau keamanan jiran kita pun tak boleh, apalagi orang lain. Jiran itu adalah 40 buah rumah sebelah, 40 rumah sebelah, 40 rumah atas, 40 rumah bawah. So maknanya kalau kita satu blok jiran kita, jiran kita bukan yang tepi saja, satu blok. Pasal nampak kalau satu blok tu ada yang susah, kita bertanggungjawab bantu dia. Jangan bantu yang lain blok pula. Sini 40, sini 40, atau 40, bawah 40. Maknanya kalau tiga dah satu blok tak? So itu kita kena jaga dulu blok kita. Jaga dulu pasal dia jiran kita. Jiran tak boleh kita kacau, apa lagi keamanan orang lain. Kemudian selanjutnya, barang siapa yang mengaku bernasab ataupun berketurunan dari seorang yang selain ayahnya, ataupun menisbatkan dirinya kepada seorang yang bukan walinya, yakni yang tidak berhak untuk menikahkan dirinya, maka atasnya adalah laknat Allah, seluruh malaikat dan sekian manusia. Allah tidak menerima amalan wajib atau sunnah pun. Nampak tak Nabi baca sikit tahu dia bagi. Baca sikit dia dah kasih daripada larangan tu, baca dia cakap laknat Allah, malaikat dan juga sekian manusia, dan Allah tidak menerima amalan wajib dan sunnah tu. Lepas tu cakap lagi, apa lagi amalan orang-orang mengganggu keamanan orang-orang muslim ni, orang-orang sesama Islam, ataupun kita adili orang-orang miskin dan orang yang kaya, kita adilkan orang, kita tak buat pengadilan, maka laknat Allah dan malaikat dan juga sekian orang muslim. Lepas tu last sekali, mereka yang pasal tajuk ni masuk dekat sini, hadis ni masuk kat sini pasal kena pengenaan dengan keturunan kan. Siapa yang mengaku orang tu bukan ayah dia, tapi dia mengaku orang tu ayah dia, bukan wali dia, mengaku itu adalah wali dia, dan bukan dia adalah orang yang tuan dia, tapi dia mengaku itu tuan dia, maka atas dia laknat Allah, malaikat dan sekian manusia. Allah tidak menerima amalan wajib dan sunnahnya. Di sini disebut zimatul muslimin, yakni janji pertanggungan terhadap mereka serta amanah mereka. Yang lagi satu juga wafaratu, artinya merosakkan janji ataupun mengacau keamanan. Kemudian wasam,
Asal ialah taubat, dan ada yang mengatakan artinya itu adalah amalan wajib. Ada lagi yang mengartikan tipu daya. Kemudian dekat sini sebut beradmi, iaitu tebusan, dan ada yang mengerti amalan sunnah. So yang tadi lah yang sebut Allah tak terima sunnah dia, ataupun kat sini kan dia cakap la yaqbalu minhu yawmal qiyamah sarfan wala adlan. So sarfan maksud dia apa? Adlan maksud dia apa? Adlan maksud dia ada yang mengatakan bahawa Allah tak terima tebusan dia ataupun amalan-amalan dia. Sebenarnya amalan kita adalah penebus diri kita. So saya sebut tebusan. Setiap hari orang tu menebus diri dia dengan amalan ni. Kan setiap pagi tebus diri. Jangan kita jual agama kita dengan murah. Word-word yang digunakan. Tebusan. Kita menebus diri kita dengan amalan-amalan. Tebus kita daripada masuk neraka dan masuk. Jadi amalan-amalan itu daripada tebus diri kita. Kemudian ada yang mengartikan dengan amalan sunnah. Jadi dekat sini orang yang menerjemahkan hadis ni, bila kita baca Allah tidak boleh terima amalan wajib dan sunnah ni, dia ambil buat yang lagi makna yang lagi satu. Dia tak ambil tebusan, tapi dia ambil amalan sunnah. Sarfu maknanya taubat. Dan ada yang mengatakan dia adalah amalan wajib. That's why dekat sini dia punya terjemahan dia, Allah tidak menerima amalan wajib ataupun sunnahnya. Ataupun boleh juga kita artikan Allah tidak menerima tidak menerima taubat dia ataupun tidak menerima amalan wajib itu. Dia ada banyak arti, tapi artinya semua lebih kurang sama. Kalau kita fikir-fikirkan balik, Allah tidak menerima apa-apa kerana amalan kau selama kau buat begitu. Maksudnya kenapa? Kerana hukuman kau dengan hutang kau dengan manusia kau tak jelaskan. Misalnya ni kalau kita buat jahat pada orang, tipu daya dan sebagainya, kita tipu dia ke apa tu, kita ada hutang dengan dia. Kita perlu bersihkan balik tu benda, tapi kita tak bersihkan. Kita fitnah dia sampai dia tengok hidup dia, kita tak bersihkan nama baik dia. So kita berhutang dengan dia. Kita kena tebus diri kita dulu. Dengan apa? Bersihkan nama dia, betulkan keadaan. Siapa yang perlu kita bawa ke pengadilan, kita bawa ke pengadilan. Jangan salah orang kita bawa. Jangan kita bayar orang tu. Banyak tau orang dari segi pengadilan, misalnya dia bayar orang tu, dia kata kau angkat semua tu. Aku bayar kau, jangan takut. Keluarga kau semua aku tanggung, tapi kau banyak. Orang yang betul-betul buat jenayah terlepas, dia yang kena. Boleh jadi? Banyak dari itu. Dia seorang yang angkut. Lepas apa mungkin dia tak susah, orang bayar dia dengan duit. Beli nyawa dia dengan duit. Tu semua tu. Adakah dia boleh hidup senang? Adakah amalan dia Allah terima? Dia mastermind tu. Dia ada punya dalam tu. Allah terima amalan wajib dia. Sedangkan yang mengorbankan hidup orang lain, orang yang memang betul jenayah terlepas, orang yang tak ada yang mengenal atau satu. Amalan dia Allah terima tu. Proses tu. So kita pergi pada hadis yang tak ada dan kepada Abu Zar radhiyallahu anhu al-Musan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun laisa min rajulin idza alayhi abihi wa huwa ya'lamu illa tafal wa man ika'a ma laysa lahu falaysa minna falyatabawwa maq'adahu minan nar wa man da'a rajulan bil kufri aw qala a'udhu wallah wa laysa kadzalika illa hara alaihi muttafaqun alaihi wa hadha lafzu riwayat Muslim. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tiada seorang pun yang mengaku bernasab atau berketurunan kepada seorang yang selain ayahnya, sedangkan dia mengetahui akan hal itu. Dia ada sebut mengetahui tentang hal itu. Maka melainkan kafilah dia. Dan barang siapa yang mengaku sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidaklah termasuk golongan kita kaum muslimin. Bukan milik dia, dia mengaku itu aku punya. Bohong, tipu, ambil hak orang. Maka Nabi bilang pada tabawa maka adalah minan nar. Ini semua benar-benar tipu. Bid'ah benar-benar bid'ah yang kita buat, kita cakap ini Nabi yang buat. Ini Nabi yang suruh. Apa jadi? Maka hendaklah yang menduduki tempat dan neraka. Tipu-tipu benar-benar tipu-tipu ikut hawa nafsu sendiri, kita ambil je. Ini Nabi suruh. Ini masuk bulan Rajab, ini yang kena buat. Nabi memang banyakkan puasa bulan ini, tapi tak ada amalan khusus lah. Memang banyak. Kata sahabat, ada kali dia tengok Nabi puasa je. Tak buka. Pada maksud dia, rajin puasa.
Ada kalanya tengok Nabi makan juga, macam tak puasa. Bermakna dia pertengahan, dia tak adalah macam 30 hari sekali dia puasa. So ada masa Nabi makan, ada masa Nabi puasa. Dia memperbanyakkan puasa pada bulan Rajab. Okay? Jadi kalau ada solat Rajab pun tu tidak ada. Tidak ada itu semua. So perbanyakkan. Kenapa? Nak lalui Rajab, Syaban, kemudian baru masuk Ramadan kan. So biasakan balik diri untuk puasa, untuk ibadah, supaya dia dah masuk lah. Nanti bila nak Ramadan tak mudah. Okay? Kebanyakan macam itu. Tapi jangan ada reka-reka hadis-hadis lain pula. Okay? So adakah kalau kita cakap Rajab tu kalau puasa melebihi puasa Ramadan pula itu. Kadang-kadang ada yang cakap hadis melebihi puasa Ramadan. Kan mana yang puasa Ramadan lagi bawah Rajab lagi tinggi. Ini kan bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang tak boleh nak buat benda-benda yang tak baik, berbuka, apa semua. Kena kawal ni. Nak masuk bulan Ramadan. So Nabi Muhammad jangan sampai reka-reka hadis, reka-reka hukum. Juga barang siapa yang mengundang seorang dengan sebutan kekafiran atau dia berkata bahawa orang itu musuh Allah. Dia cakap ini musuh Allah ni. Ini kafir orang ni. Tapi orang itu kita tak ada kafir. Jangan macam itu. Jangan nanti dia ambil tempat kita ambil tempat dia pula. So hati-hati. Nak label-labelkan orang kan banyak sekarang kan. Label-labelkan orang ni. Ni kafir ni orang. Kita cakap tak boleh. Okay? Ataupun dia cakap ini musuh Allah ni. Sedangkan orang yang dikatakan tadi sebenarnya tidak demikian. Pasal kita marah ni pasal melainkan kembalilah kekafiran ataupun sebutan musuh tu kepada diri sendiri. So bila dia cakap itu balik pada diri sendiri. Jadi kalau cakap orang kafir itu kafir balik pada diri. So kalau kita dengar orang cakap gitu pada kita ke apa, balikkan urusan kepada Allah SWT agar Allah sedangkan dia. Jangan cakap tu kafir kepada bila dalam kau tak dapat hidayah. Tak boleh doakan orang kebaikan. Kenapa? Mudah-mudahan doakan orang baik, kebaikan itu datang pada diri kita. Masa iman kita ni kita tak tahu sampai bila kita pegang erat-erat dengan iman kita. Kita tak tahu. So, kadang-kadang kesilapan orang kita nampak, kesilapan kita tak nampak. Doakan kebaikan untuk orang lain juga. Kan? Kita jangan ada PA bahawa nanti datang hari kau jumpa Allah SWT, kau punya pahala tak ada padan di kau. Jangan. Nabi tak pernah cakap begitu. Kan? Dia diri depan surga, dia tunggu, dia punya umat masuk. Siapa masuk neraka tu dia susah hati sangat. Kita pula dari umat dia, kita suka bila orang datang jumpa Allah tak ada amalan kosong. Padan di kau. Tak ada orang nak tolong kau. Itu bukan sifat Nabi azab dan itu. Oleh itu kena selalu doakan orang yang baik. Saya selalu nampak yang mana begini yang orang tengok kantor atau kantor ini satu doakan. Kadang-kadang kita tengok satu badan dia berdeka gitu kan. Kadang-kadang berbuang baik dengan saya juga. Mudah-mudahan awak ni kan diberi oleh Allah hidayah. Kita tak ada cakap pasal dia punya badan ke. Mudah-mudahan diberi oleh Allah hidayah, rezeki yang bagus, kerja, teruskan kerja, dan makan yang baik. Kita tak tahu kan, satu masa Allah bukakan hati dia. Jangan minta jauh, ya Allah jauhkanlah kita dan iman kita daripada melakukan perkara tersebut. Itu kita mesti minta. Nampak tak baik, minta Allah jauhkanlah pertubuhan kita, berikanlah dia hidayah dan jauhkanlah kita daripada melakukan perkara tersebut. Itu doa tu. Doa yang baik. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perkara. Itu orang itu dicoba oleh Allah, dia tak dapat keluar. So kita tak nak pula anak keturunan kita bila kita masuk cobaan tersebut, tak ada siapa-siapa nak bantu dia keluar. Macam mana kita tak nak anak kita, anak keturunan kita tak nak anak-anak orang lain pun kita masuk juga. So kita kena banyak-banyak dulu. Allah Ta'ala bersama. Jadi sampai sini dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzubillahi min syarri ma ya'malu. Wa 'amilus solihati wa tawassalatu wa tawassalus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.